Selamat pagi dan salam sejahtera bersama saya Rita Alusius Malik dalam Berita Pagi Sabah edisi Khamis 10 Disember 2020. Sabah membuka semula pintu masuk ke negeri ini bagi pelancong dari negara Brunei Darussalam. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, berita baik itu diumumkan Majlis Keselamatan Negara MKN yang turut membenarkan rakyat Sabah yang bekerja di negara itu kembali ke negeri ini untuk bercuti dan merayakan Krismas. Menurut Datuk Masidi, kelonggaran berkenaan turut diberikan kepada rakyat negara itu datang ke Sabah melalui jalan darat atau udara bagi tujuan pelancongan. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media mengenai perkembangan semasa COVID-19 di Kota Kinabalu. Katanya keputusan itu dibuat berdasarkan tiada kes baharu COVID-19 dilaporkan di negara itu sejak 7 bulan lepas. Brunei juga tidak termasuk 23 negara yang disekat masuk ke negeri ini. Bagaimanapun pelancong negara itu dan rakyat Sabah yang kembali ke negeri ini perlu melalui prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan bagi perjalanan ke negeri Sabah. Sementara itu, aktiviti sukarelawan dan gotong royong masih belum dibenarkan di negeri ini, termasuk anjuran badan bukan kerajaan NGO. Perkembangan COVID-19 di Sabah. Sebanyak 203 kes positif baru dicatatkan semalam, menjadikan jumlah kumulatif kes kini 31,260. Dua kematian turut dicatatkan di Tuaran dan Sandakan, manakala satu kluster baru direkodkan di Penampang, dikenali kluster Kupi-Kupi. Daripada 203 kes baharu yang direkodkan itu, sebanyak 107 kes atau 53% daripada saringan kontak rapat melibatkan 16 daerah di Sabah, manakala 36 kes atau 25.5% merupakan saringan kluster baharu dan sedia ada, manakala selebihnya melibatkan lain-lain kategori. Sebanyak 387 kes sembuh dicatatkan semalam, menjadikan kumulatif kes sembuh kini 28,425 orang. Seramai 1,871 pesakit sedang dirawat di hospital dan di Pusat Kuarantin dan Rawatan Berisiko Rendah PKRC. Kadar penggunaan katil pada 27.49% daripada jumlah keseluruhan 6,806 katil. Sehingga semalam sebanyak 287,280 bakul makanan telah diagihkan kepada golongan sasar. Kerajaan negeri telah membangunkan 106 aplikasi digital sejak tahun 2015 hingga 5 Disember lepas dalam usaha merealisasikan era kerajaan digital. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Panglima Surveyor Safar Untung berkata, 54 daripadanya merupakan aplikasi kerajaan dengan kerajaan G2G, 10 aplikasi kerajaan dengan perniagaan G2B dan 35 aplikasi kerajaan dengan masyarakat G2C. Manakala terdapat 4 aplikasi yang merupakan gabungan G2G, 3 aplikasi G2B dan G2C. Datuk Safar menyatakan demikian ketika berucap dalam sambutan Hari Anti Rasuah Antarabangsa HARA Peringkat Negeri Sabah 2020 yang diadakan secara maya. Beliau menjelaskan pewujudan aplikasi berkenaan dilihat mampu memantapkan pengurusan dan pentadbiran kerajaan negeri dalam era digital agar lebih telus dan berkesan serta mempunyai daya saing global yang tinggi. Ia juga diharap dapat mencegah sebarang perlakuan rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan di negeri ini. Tempoh moratorium yang berakhir bulan ini diharap dapat dilanjutkan lagi sehingga Mac tahun depan bagi sektor pelancongan. Pengusaha syarikat pelancongan Mizume Christopher Chow berkata, pelanjutan itu penting bagi membantu sektor-sektor berkaitan pelancongan yang kini terjejas teruk berikutan penularan pandemik COVID-19. Menurut Christopher, dalam situasi ketika ini, pengusaha-pengusaha sektor pelancongan tidak mampu membayar pinjaman bank dalam tempoh yang ditetapkan kerana tidak mempunyai pendapatan. Walaupun pelancong kembali, buka balik, masuk balik Sabah, bukan ada pendapatan yang cepat, kan? Jadi itu pun kena tunggu lagi 2 bulan, 3 bulan. Ada pendapatan baru boleh bayar pinjaman-pinjaman pada bank.
Beliau ditemui pemberita RTM di Kota Kinabalu. Dalam perkembangan sama, beliau menyambut baik langkah kerajaan membenarkan perkhidmatan bas pelancongan melibatkan rentas daerah beroperasi dengan kapasiti 50% selain mematuhi prosedur operasi standard ditetapkan. Syarikat pelancongan Mizume yang mula beroperasi sejak 2005 terpaksa menghentikan perkhidmatan bas pelancongannya sejak awal tahun ini berikutan penularan pandemik COVID-19. Lama juga kami macam terjejas yang baru-baru ni kan, macam baru yang bulan Mac tu kami ada 3 bulan tidak buka kedai di sini. Lepas tu yang baru-baru ni kami hanya mula berniaga ni yang Disember ni baru boleh berniaga. Jadi kami kena bayar sewa apa semua, jadi terpaksa menggunakan duit yang sendirilah. Jadi sekarang kalau boleh bantuan-bantuan tu diutamakan kepada peniaga-peniaga lah. Begitu juga orang awam. Saya haraplah kerajaan sekarang ini akan memberi peluang kepada anak-anak muda sekarang ni yang perlu pekerjaan, terutama sekali kepada orang yang graduate ni kan, kebanyakan mereka yang kehilangan pekerjaan, sudah kerja, kemudian orang yang baru yang ada pengalaman yang ada graduate ni diberi peluang pekerjaan kepada mereka. Pihak kerajaan hari ini agar dapat membantu belia-belia dari yang terjejas. Dari segi diberhentikan kerja, ada yang belum mendapat kerja pun, harap-harap pihak kerajaan negeri yang hari ini ada agar dapat memberi ruang dan peluang dari segi ekonomi. Harap-harap bajet ini lebih kepada kepentingan rakyat keseluruhannya lah. So tolong tengok ke bawah kepada peniaga kecil, kepada kontraktor yang kecil-kecil, ambil perhatian, kalau boleh bantu. Mudahkan urusan terutamanya daripada segi pengurusan lah, dan harap bajet ini dapat memberi manfaat kepada semua rakyat. Sebanyak 60 laras senjata api limbahan pelbagai jenis yang tidak dituntut oleh pemilik berdaftar dilupuskan bahagian perlesenan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Penampang. Ia merupakan senjata api awam yang disimpan di stor senjata api IPD Penampang sejak tahun 2005 hingga tahun ini. Menurut Ketua Polis Daerah Penampang DSP Muhammad Haris Ibrahim, mengikut Seksyen 27-2 Akta Senjata 1960, pihak polis mempunyai hak untuk melepaskan senjata tumpangan yang tidak dituntut dalam tempoh 6 bulan. IPD Penampang telah memberi notis kepada pemilik senjata berkenaan sejak Mac lalu sehingga 30 November untuk menuntut atau memindah hak milik kepada pewaris, namun sehingga semalam tidak seorang pun yang tampil berbuat demikian. Pihak yang terlibat ini bahawa mereka memang tidak berminat lagi untuk mengambil senjata ini. Okay, dan kebanyakan pemilik senjata yang terlibat ini adalah daripada syarikat security dan juga daripada pelesen-pelesen individu persendirian. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis menandatangani pelepasan senjata api berkenaan di IPD Penampang. Pelepasan senjata api berkenaan membabitkan 54 shotgun, 4 laras rifle, sepucuk senjata spray gun dan sepucuk revolver. Dalam majlis berasingan, DSP Muhammad Haris menerima kunci Pondok Bit Polis Beverly Plaza yang dibina Management Corporation Beverly Hills Pasar 2 Penampang dengan kos hampir RM11,000. Ia bagi kegunaan anggota polis IPD Penampang menjalankan tugas-tugas rondaan pencegahan jenayah di kawasan tersebut. Seramai 524 individu dalam daerah Penampang dan Putatan dikenakan kompaun RM1,000 seorang sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan PKP bersyarat bermula 18 Mac hingga 8 Disember. Menurut Ketua Polis Daerah Penampang DSP Muhammad Haris Ibrahim, 2 kesalahan utama ialah tiada penjarakan fizikal dan tiada memakai pelitup separuh muka ketika berada di tempat awam. Kita telah mengeluarkan lebih kurang 500 lebih kompaun daripada awal PKP ini diperkenalkan, dikuatkuasakan. Okay? Jadi angka ini agak tinggi. Okay? So kita memberi nasihat kepada masyarakat
walaupun kelonggaran telah diberikan oleh kerajaan untuk rentas daerah, rentas negeri, tetapi kita tidak boleh lupa kepada SOP. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis menandatangani pelupusan senjata-senjata api berkenaan di IPD Penampang. Sehubungan itu, DSP Muhammad Haris mengingatkan orang ramai agar mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan bagi mengelak dikenakan kompaun di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1998. Tegas beliau, pihak polis akan memantau pematuhan orang ramai terhadap SOP sehingga tempoh PKPB berakhir. Angkatan Tentera Malaysia ATM melalui Brigad Kelima Infanteri Malaysia menahan 2 lelaki pendatang asing tanpa izin parti warga Indonesia dalam op benteng di kawasan Kelabakan Selatan kemarin. Kedua-dua parti memasuki negara ini bagi mengambil upah mengangkut barang dari nunukan Indonesia. Markas Divisyen Kelima Infanteri Malaysia dalam satu kenyataan memaklumkan suspek berusia 17 dan 37 tahun itu ditahan dengan bantuan penduduk kampung pada 6.05 petang semalam selepas cuba melarikan diri ke hutan berhampiran apabila menyedari kehadiran trap tentera berkenaan. Menurut kenyataan itu, kumpulan serkap mengesan 3 individu yang mencurigakan menaiki sebuah bot jongkong yang syarat muatan barangan menghampiri daratan berhampiran jeti lama Kelabakan Selatan. Setibanya di daratan, 3 individu ini bertindak melarikan diri ke hutan, meninggalkan bot namun 2 daripadanya ditangkap orang awam dan diserahkan kepada kumpulan ronda tentera. Suspek bersama barang rampasan termasuk bot jongkong, barang makanan dan guni pakaian dianggarkan RM33,053 dibawa ke Balai Polis Kelabakan untuk siasatan lanjut. Baik, sekian berita pagi Sabah. Jangan lalai, terus waspada pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Rita Alusius Malik, salam hormat.